hadis dengan barat dalam kejadian manusia. Ini merujuk kepada analisis yang membandingkan penjelasan tentang kejadian dan perkembangan manusia yang diberikan oleh sumber keagamaan Islam, Al-Quran dan Hadis dengan penemuan serta teori saintifik moden dari perspektif barat. Al-Quran dan Hadis menggambarkan proses kejadian manusia dalam beberapa fasa spiritual dan fizikal, sementara sains moden melalui biologi dan embriologi menerangkan proses biologi secara terperinci. Walaupun terdapat beberapa perbezaan, kedua-dua pendekatan seringkali menunjuk kebersamaan dalam perihal perkembangan manusia, terutama pada peringkat kejadian dalam rahim. Pengenalan membandingkan kejadian manusia ini mengkaji pandangan dari dua perspektif, Islam dan juga sains barat. Dalam tradisi Islam, Al-Quran dan Hadis menjelaskan proses penciptaan manusia melalui peringkat perkembangan jasmani dan rohani. Sementara itu, sains barat melalui embrio dan biologi perkembangan memberikan penjelasan terperinci tentang proses pembiakan dan juga perkembangan embrio. Perbandingan ini bertujuan untuk memahami sejauh mana keselarasan pandangan agama dan juga sains moden, bagaimana ia boleh melengkapkan pemahaman holistik tentang penciptaan manusia. Saya ambil petikan surah Al-Insan ayat 1 hingga 2. Penerangannya mengingatkan manusia bahawa pada awalnya mereka tidak ada dan kemudian diciptakan dari setetes mani yang bercampur antara lelaki dan perempuan. Allah menciptakan manusia untuk diuji dengan perintah dan larangannya dan memberi mereka kemampuan mendengar serta melihat agar mereka dapat memahami kebenaran dan bertindak sesuai dengan petunjuknya. Ayat ini menekankan rendahnya asal-usul manusia, namun dengan tanggungjawab besar sebagai makhluk yang diberi akal dan indera. Petikan surah Al-Insan ayat 1. Hal ata ala insani hinun minad dahrin lam yakun syai'an mazkura. Yang bermaksud, bukankah telah berlalu kepada manusia satu ketika dari masa yang beredar, sedang ia masih belum wujud lagi dan tidak menjadi sesuatu benda yang disebut-sebut. Maka mengapa kaum musyrik itu mengingkari hari akhirat? Petikan surah Al-Insan ayat 2. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah aturkan cara mencipta manusia bermulanya dari air mani yang bercampur dari patih benih lelaki dan perempuan, serta kami tetap mengujinya dengan kewajipan-kewajipan. Oleh itu, maka kami jadikan dia berkeadaan mendengar dan melihat. Perbezaan kejadian manusia dari perspektif Islam dan Barat terletak pada pemahaman tentang asal-usul manusia. Dari segi Islam, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam dianggap manusia pertama diciptakan daripada tanah. Penciptaan manusia adalah tindakan langsung daripada Tuhan yang bersifat transenden. Allah meniupkan roh kepada manusia, memberikan mereka nyawa dan kesedaran. Dalam Al-Quran, menekankan bahawa manusia adalah makhluk yang diciptakan untuk menyembah Allah. Kesimpulannya, perbandingan fakta saintifik kejadian manusia berdasarkan Al-Quran dan Hadis dengan sains barat menunjukkan adanya persefahaman dan perbezaan. Al-Quran menerangkan penciptaan manusia dari tanah melalui fasa nutfah, alfa dan mudghah yang selari dengan fasa perkembangan embrio yang dijelaskan oleh sains moden. Namun, Al-Quran menekankan peranan Allah sebagai pencipta serta aspek roh yang tidak disentuh dalam sains barat.
Sebaliknya, sains barat menjelaskan kejadian manusia secara biologi melalui proses pembentukan sel dan organ tanpa menyentuh unsur spiritual. Kedua-dua perspektif ini saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang kejadian manusia.